Kita akan bincang sekarang ini tentang biogeochemical cycle, dan secara khususnya kita akan bincang tentang kitaran nitrogen, the nitrogen cycle. Okay, sebelum ni kita telah pun tahu bahawa biogeochemical cycle merujuk kepada pergerakan elemen-elemen tertentu secara berkitar, dan pergerakan elemen-elemen ini melalui komponen biotik, the living organism, dan juga komponen abiotik, the non-living environment. Biogeochemical cycle juga menunjukkan perhubungan di antara the living organism, unsur bio, the environment, unsur geologi, dan juga elemen-elemen bahan kimia yang bertukar-tukar. Dari sinilah datangnya perkataan bio, geo, chemical. Okay, maka contoh biogeochemical cycle yang kita akan bincangkan sekarang ini adalah the nitrogen cycle. Maka bagaimanakah sebenarnya nitrogen cycle ini boleh ditunjukkan dalam satu ekosistem? Okay, kita mulakan dengan unsur nitrogen yang dikatakan terdapat dengan banyak di dalam atmosfera, dalam bentuk gas nitrogen. Maka oleh kerana unsur nitrogen ini banyak di dalam atmosfera, maka kita anggap bahawa atmosfera itu sebagai the reservoir pool untuk nitrogen cycle. Maka mula-mula sekali gas nitrogen tersebut perlu diikat daripada atmosfera tu, perlu diikat masuk ke dalam tanah, dan biasanya ini melibatkan proses yang kita namakan sebagai the biological fixation. Okay? Kerana apa? Kerana ia melibatkan organisma-organisma tertentu. Okay? Maka biasanya ini melibatkan the nitrogen fixing bacteria, iaitu bakteria-bakteria yang memang terlibatlah dengan pengikatan nitrogen, yang biasanya terdapat di dalam nodul-nodul akar dan juga di dalam tanah. Okay, contoh yang popular bagi satu nitrogen fixing bacteria adalah Rhizobium species. Maka apabila unsur nitrogen itu mula diikat oleh benda-benda hidup, maka kita kata sekarang ni bahawa unsur nitrogen itu telah pun masuk ke dalam the cycling pool, yang memang melibatkan komponen biotik. Dan kita pun tahu bahawa dalam cycling pool unsur kimia tersebut akan bergerak secara aktif. Dalam arti kata lain, ia akan dipindahkan daripada satu organism ke satu organism yang lain. Maka sekarang ini bila rhizobium katakan mengikat gas nitrogen tersebut, maka unsur nitrogen itu akan bertukar kepada bentuk amonia, dan kemudiannya bila dalam tanah dia bercampur dengan ion hidrogen, maka dia akan berubah pula kepada bentuk ion amonium. Seterusnya akan ada nitrifying bacteria, contohnya Nitrosomonas species, yang akan menukar ion amonium tersebut kepada ion nitrite. Ini berlaku di dalam tanah. Kemudiannya satu lagi jenis nitrifying bacteria, iaitu Nitrobacter species, akan menukar pula ion nitrite kepada ion nitrate. Maka apabila nitrate terbentuk, barulah tumbuh-tumbuhan boleh menyerap unsur nitrogen ini melalui akarnya. Dan apabila tumbuhan mengambil unsur nitrogen ini, maka unsur nitrogen akan bertukar pula menjadi bahan organik di dalam tumbuhan, mungkin menjadi protein tertentu ataupun karbohidrat tertentu. Seterusnya, unsur nitrogen tersebut boleh dipindahkan pula kepada haiwan-haiwan tertentu apabila haiwan itu memakan tumbuh-tumbuhan tersebut, dan seterusnya boleh dipindahkan pula lah jika herbivore tadi dimakan pula oleh karnivore yang lain. Andai kata haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan itu mati, maka unsur nitrogen di dalam benda-benda mati tersebut akan diuraikan, dan ini melibatkan penguraian, the decomposers.
seperti bakteria ataupun fungi. Manakala bahan-bahan ini akan bertukar lagi, di mana pengurai akan menukar bahan-bahan organik di dalam benda mati tersebut menjadi amonia, dan kemudiannya akan ditukar lagi ke bentuk amonium ion. Dan perkara ini akan berulang, di mana amonium boleh bertukar semula menjadi nitrite, menjadi nitrate, dan boleh diserap semula oleh tumbuh-tumbuhan seperti tadi. Maka bagaimanakah unsur nitrogen ini boleh dikembalikan ke atmosfera? Kerana kita sedang bercakap tentang kitaran nitrogen. Maka ini melibatkan sejenis organisma yang kita namakan sebagai the denitrifying bacteria. Contohnya Pseudomonas species, di mana ada nitrat di dalam tanah yang akan ditukar oleh the denitrifying bacteria untuk menjadi nitrogen gas semula, dan nitrogen gas itu akan dikembalikan ke atmosfera. Maka lengkaplah sudah satu kitaran bagi unsur nitrogen ini. Apa yang kita bincangkan tadi adalah satu kitaran nitrogen yang melibatkan pengikatan oleh sejenis organisma, iaitu the nitrogen fixing bacteria. Maka kerana itulah kita namakan sebagai the biological fixation. Walau bagaimanapun, nitrogen di atmosfera boleh juga diikat melalui tindakan manusia, di mana kita kata andai katalah ada satu kilang yang boleh mengikat gas nitrogen daripada atmosfera, maka akan berlakulah juga apa yang kita namakan sebagai industrial fixation. Ini biasanya melibatkan satu proses yang kita namakan sebagai the Haber process. Maka daripada atmosfera, gas nitrogen tersebut akan ditukar ke bentuk amonia. Selain daripada industrial fixation, gas nitrogen boleh juga diikat melalui proses atmospheric fixation. Dan ini biasanya melibatkan fenomena kilat, fenomena alam semula jadi, di mana apabila berlaku fenomena kilat, akan berlaku penukaran gas nitrogen kepada bentuk nitrogen yang lain, dan apabila hujan, maka unsur nitrogen tersebut boleh juga masuk ke dalam tanah, dan akhirnya menjadi nitrate untuk diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Maka itulah dia bagaimana nitrogen boleh digunakan dan juga boleh dikitarkan dalam ekosistem melalui nitrogen cycle.